Ada kitab? Ada. Aman. Pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama marilah kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah serta kurnianya pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk bertemu setelah kita bercuti sekian lama. Dan bila cuti lama ni bukan sekadar nak murid je malas, ustaz nak mengajar pun malas. Jadi banyaklah benda yang perlu kita kena insaf, sedar. Sepanjang hidup kita tak pernah pun terlintas segala benda, aktiviti kita terpaksa dihentikan. Alhamdulillah hari ini dibuka balik dan kita haraplah supaya suasana akan bertambah baik, aktiviti ekonomi, pendidikan, tarbiyah, segalanya dapat berjalan macam biasa. Jadi tuan-tuan sekalian, bulan yang akhir dulu kita alhamdulillah berjaya khatam kitab Mustika Hadis juzuk yang pertama. Maka masa banyak tahun juga juzuk yang pertama Mustika Hadis dia berkaitan dengan akidah. Dan saya berjanji dulu untuk kita sambung pada juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua dia berkaitan dengan ibadah, semayang. Banyakkan semayang lah, sampailah juzuk 3 ke 4, semayang, puasa, zakat, haji semua. Jadi hari ini kita mula juzuk yang kedua. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan istiqamah pada kita supaya kita dapat belajar daripada awal kitab sampailah khatam kitab. Itu kitab dah pun ada. Kalau boleh kali ini kita pakat bawa kitab lah. Jadi kitab tu kali ini saya dimaklumkan kita bagi pinjam. Lepas mengaji kena bagi balik. Senang kalau dia bagi kat dia bawa balik terus, dia tak bawa main dah. Dia tak bawa main dah. Itu. Jadi saya suka dalam kuliah-kuliah ni, baik kuliah di rumah saya pun boleh kata kesemua ada kitab. Kesemua ada kitab. Karena bila kita mengaji berkitab ni, dia berkat dia lain. Ada kenangan kita dengan tok guru kita, kitab lah. Kitab ni kita boleh beli di kedai, nak beli selori pun boleh. Itu boleh beli, nak beli selori pun boleh kitab. Tapi kitab yang kita belajar depan guru kita, ayat ni tak ada. Boleh edar dulu. Ada Jawi, ada Rumi.
Saya showkan pakai Jawi lah. Tapi yang tak boleh Jawi tu biar Rumi. Ambil semua. Bila letak belakang tu, tak kira dia pun ambil sendiri. Sebelum kita mula kitab ni, mari sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan kepada kita dan menyampaikan pahala kepada pengarang kitab ini dan juga kepada arwah ibu bapa kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, tuan-tuan buka muka surat 1. Depan-depan tu dia pendahuluan dia sana. Tengok muka surat 1. Pendahuluan. Nampak tak? Kena kali banyak line sikit ke depan ke surat 1. Jumpa ke surat 1. Tengok yang tulis 1. Bukan muka yang pertama, muka surat 1 yang tulis 1. Pendahuluan Islam dan hukum-hukumnya. Sebagaimana yang sedia diketahui, agama Islam adalah sebesar-besar nikmat yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepada umat manusia. Sebagaimana sedia diketahui, agama Islam adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat manusia. Nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam untuk mengatur hidup dalam dunia ini. Islam ni ialah Allah Ta'ala hantar ke dunia untuk kita mengatur hidup kita di dunia ini. Sebab itu ada hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram. Islam mengatur hidup kita. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai kitab panduan kita untuk mengatur hidup kita di dunia ini, bukan untuk mengongkong kita dah, untuk supaya kita mendapat kenikmatan di dunia juga di akhirat. Jadi nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam. Ada orang tak terasa nikmat Islam ni, dia rasa macam biasa sahaja. Sedangkan Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba-hamba dia yang Allah Ta'ala bagi Islam.
Nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan ialah nikmat Islam. Hari ni dia rasa Islam macam mengongkong dia. Islam menyekat dia apa yang dia nak buat. Sebab tu bila dia tak boleh buat apa yang dia nak buat, dia minta nak keluar Islam. Mudah je minta nak keluar Islam. Inilah manusia. Apabila Allah subhanahu lau basatallahu rizqa li'ibadihi la barau fil ard. Kalaulah kami luahkan rezeki bagi hamba-hamba kami ni, dia melampau di atas muka bumi. Bila senang, duit banyak, dia nak buat apa yang dia nak buat, sehingga langgar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut apa nafsu nak, ikut belaka. Macam dia riuh isu baru ni lah. Dia nak keluar Islam kerana susah, duduk dalam Islam ni susah, yang ni tak boleh, yang ni boleh. Dalam hukumnya Islam ni tentu bukan nanti nak keluar, dia kata nak keluar tu pun dah murtad dah. Cadang nak keluar pun murtad dah. Kalau kata tahun depan nak jadi, tahun depan pun nak keluar Islam, lah tu je keluar dah. Ni. Jadi inilah benda. Dunia sekarang ni yang sangat menakutkan. Sehingga tak terasa nikmat Islam tu besar. Inilah kalau tak mengaji, tak ada ilmu agama, tak faham Quran, tak faham hadis, tak belajar kitab-kitab fiqh, tauhid, tasawuf, hidup dalam kejahilan, maka jadi macam hari ini. Setengah pula masyarakat ada membela pula, kata itu hak asasi, itu hak dia, apa semua. Sedangkan Islam menurun, mengatur hidup manusia. Menurut cara yang diredai Allah, dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Islam ni Allah Ta'ala mengatur cara hidup untuk kita mencapai kebahagiaan di dunia dan juga mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Dua-dua bahagia kalau ikut Islam. Itu hakikat ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala ialah agama Islam. Banyak agama-agama di atas dunia, tapi agama yang diredai Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah agama Islam semata. Baik. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima padanya. Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima padanya. Pergilah kamu nak keluar daripada agama Islam, kamu nak cari agama selain daripada agama Islam, itu yang tidak diterima. Kita nak duduk atas muka bumi ni lama mana? Lama mana sangat kita duduk atas muka bumi? Akhirnya kita mati. Tu pun Allah Ta'ala boleh tarik nikmat dia bila-bila masa. Tak boleh tidur malam, segala nikmatnya habis. Allah kurniakan nikmat mata yang boleh melihat, tak ada siapa pun boleh bagi nikmat mata. Allah kurniakan nikmat mendengar, tak ada siapa pun boleh bagi nikmat pendengaran. Segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita kena sedar diri kita. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Akibat daripada diri sendiri tak kenal, itu menyebabkan dia sendiri tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena belajar, kena mengaji. Balik-balik hak dulu orang tua sebut, duk belajar dulu awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Mengaji kenal Allah Ta'ala. Macam sebut dulu lah, nombor satu sekali ialah ilmu akidah. Kena belajar akidah bagi sempurna. Sebab tu orang tua dulu, awal dulu dah mengaji dah sifat 20. Kok mana pun dia reti ilmu tauhid cukup kemas. Nah, orang dulu. Hatta kita tak dengar orang dulu murtad.
Nah itu. Kenapa akidah mereka kuat? Nah itu. Lala ni dunia lah ni meletakkan kebendaan di depan. Bertuhan kepada nafsu. Apa yang nafsu nak ikut belaka. Nah itu. Baik. Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima padanya, dan ia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi. Akhirat esok dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Itu. Islam artinya selamat, sejahtera. Islam artinya selamat, sejahtera. Islam juga bermakna tunduk, patuh dan berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Islam artinya selamat. Saya tak tahu pula apa itu Islam. Islam maknanya dia selamat. Kalau nak selamat, ikut Islam. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Islam juga bermakna tunduk, patuh. Islam juga bermakna tunduk, patuh dan berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyerah diri. Semayang 5 waktu, jaga. Puasa bulan Ramadan, bila mari bulan Ramadan dia puasa. Zakat, bila cukup nisab dia keluarkan zakat. Zakat fitrah dia keluar. Haji dia keluar haji. Tak banyak zakat. Serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menetapkan tutup aurat, tutup aurat. Yang haram, haram. Yang halal, halal. Itu Islam. Bila yang haram nak jadi halal, yang halal dia nak buat jadi haram, yang ni dia dah tak Islam. Dia tak Islam. Walaupun ada di kalangan orang Islam sendiri buat benda haram. Orang Islam buat benda haram. Yang tu tak jadi kafir, yang tu panggil berdosa besar. Dengan syarat dia buat benda haram tu, dia sedar kata benda tu haram, dan dia buat, dia tak pernah menghalalkan. Macam dia tak semayang. Ada orang tak semayang, dia engkar kerana dia tak perlu semayang, kerana semayang ni menyusahkan orang. Yang ni tak Islam, jadi kafir. Ada orang yang tak semayang, dia tahu semayang tu wajib, dia tak semayang sebab dia malas. Dia tak semayang sebab dia malas. Ini berdosa. Dosa. Kenapa dia tak dikafir? Kerana dia tak engkar, cuma nafsu dia malas. Ini berdosa besar kerana dia meninggalkan sembahyang. Itu. Baik. Menurut huraian yang lebih lanjut, Islam mempunyai tiga pengertian. Islam mempunyai 3 pengertian. Pertama, mematuhi segala perkara yang disampaikan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut pada ayat surah 19 surah Al-Imran. Kedua, hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut dalam ayat 85 surah Al-Imran yang lalu. Ketiga, agama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut dalam ayat surah Al-Maidah. Raditu lakumul Islam madina. Aku telah redha Islam menjadi agama untuk kamu. Dalam hadis pula diterangkan tentang Islam dan dasar-dasarnya yang 5 seperti berikut. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyamir Ramadan wa hajjil bait. Rawul Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina dan ditegakkan di atas 5 dasar, yakni 5 rukun, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, puasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji. Rawahu, hadis sahih riwayat Muslim. Yang ni dipanggil rukun Islam. Yang kita pun dah hafal dah. Rukun Islam ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, mengerjakan zakat,
puasa Ramadan dan mengerjakan haji. Kalau dalam hadis ni zakat dulu baru puasa. Tapi hak kita duk kiranya ucap dia kemas syahadah, semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji. Tapi dalam hadis zakat dulu baru puasa bulan Ramadan. Itu kiraan itu. Ditegaskan lagi dalam hadis berikut, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasumar ramadan wa tahajjil bait in istata'tu ilaihi sabila rawal Muslim. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar-dasar Islam itu ialah engkau melafazkan 2 kalimah syahadah, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, memberi zakat serta puasa bulan Ramadan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitillah jika engkau mampu sampai kepadanya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam bahagian yang lalu, bahawa salah satu daripada pengertian Islam ialah hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Azza wa Jalla. Baik hukum-hukum dan peraturan yang tersebut yang terdiri daripada suruh dan tegah adalah meliputi segala bidang hidup umat manusia. Yang panggil hukum suruh, hukum tegah. Hukum suruh, suruh wajib dan suruh sunat. Hukum tegah, tegah haram dan tegah makruh. Itu. Baik. Meliputi segala bidang hidup manusia. Maknanya kita orang Islam ni, kita buat apa kerja sekalipun ada hukum dia. Ada hukum dia. Macam sekarang kita duduk belajar mengaji, wajib belajar ilmu agama. Itu. Bekerja, wajib cari nafkah. Sakit, pergi rawat sakit, wajib jaga kesihatan tubuh badan kita. Kita biar duduk sakit itu tanpa berusaha ikhtiar, salah. Sampailah masuk waktu semayang, wajib. Lepas semayang, sunat nak wirid. Jadi kita tak boleh keluar daripada hukum yang 5 tu. Apa dia? Wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Duduk kot tu je kita. Sebab tu orang Islam dia terikat dengan 5 rukun taklif. Pergilah tak mana pun, duduklah buat apa sekalipun, tak boleh lari daripada hukum ni. Tu kita orang Islam. Itu. Baik. Islam yang demikian sifatnya berasaskan 5 dasar atau 5 rukun sebagaimana diterangkan oleh baginda dalam hadis-hadis itu. Pada asasnya seperti diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap 2 kalimah syahadah, semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji. Itu rukun. Panggil rukun Islam. Daripada 5 dasar inilah terbit dan kembali kepadanya segala hukum di dalam setiap keadaan umat manusia dan alam kehidupan ini. Walaupun 5 daripada 5 itulah keluar daripada segala hukum-hukum. Yang kata Islam tu 5 perkara tu, lepas tu tak ada apa dah. Tak. Semayang, dan ada cabang-cabang dalam semayang yang sangat luas. Puasa, ada cabang-cabang dalam puasa yang sangat luas. Zakat, ada cabang-cabang zakat yang sangat luas. Haji, ada cabang-cabang haji yang sangat luas. Daripada 5 ini melingkupi semua. Sebab tu kita kena belajar. Bahkan belajar dalam rukun Islam ni tak pernah habis. Kau sekadar nak hafal 5 tu habislah. Ni kena mengaji apa yang ada dalam tu. Bila kita mengaji, kita faham daripada 5 rukun itu terkait semua hal kehidupan kita. Ini kalau kita tengok pun mengucap 2 kalimah syahadah, dia guna lidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semua ibadah-ibadah yang guna lidah ini duduk bawah mengucap 2 kalimah syahadah. Semayang guna dengan perbuatan, bangun berdiri, rokok, sujud, iktidal, semua perbuatan-perbuatan duduk bawah semayang. Ibadah yang menggunakan perbuatan. Zakat
ibadah yang menggunakan harta. Semua yang menggunakan harta duduk bawah zakat. Duduk bawah zakat. Cari nafkah, bela anak bini, tolong orang susah, bantu ni bekerja apa semua, duduk bawah zakat. Itu yang kata panjang tu. Haji ibadah yang guna harta dan ibadah yang guna tenaga. Setiap yang guna harta, guna tenaga, duduk bawah haji. Macam jihad. Sebab tu panggil haji ni jihad. Sama juga nak jihad fi sabilillah, nak berjuang pada jalan agama Allah, dia kena tenaga banyak. Kalau ada tenaga saja tak cukup, dia kena ada harta. Jadi walaupun 5 perkara ni sahaja rukun Islam, tapi bila diteliti dia sudah melingkupi semua segenap segi dalam hidup kita. Itu kena belajar, kena faham. Jadi ada orang faham dia semayang, puasa, zakat, haji dah cukup, yang lain tak ada pun dalam rukun Islam. Tak, bukan macam tu. Bila belajar kita akan berjumpa banyak kitab fiqh, banyak kitab yang besar dikarang oleh ulama. Yang kita mengaji ni sikit sangat. Tu yang kata tu hari ni banyak orang jahil. Orang nak pergi mengaji depan guru tak ramai. Banyak hari-hari buka Facebook, buka WhatsApp, duk talam telah hak tu je. Orang jahil pun boleh bercakap. Nada hari ni. Yakunu fil akhir zaman ubadun juhalun wa ulamaun fusaqun. Akan berlaku di akhir zaman orang buat ibadat tetapi jahil. Sangat-sangat jahil. Gitu. Bahkan benda yang dia buat maksiat tu dia tak kata maksiat. Benda maksiat dia tak kata maksiat. Dia kata ni tak apa, niat saya baik, saya buat kerana Allah. Itu. Ni jadilah ni. Jangan kata tu lah. Bila orang tekan dia, nak bagi pengajaran sikit, isytihad nak keluar daripada agama Islam, mudah je. Benda hak orang dulu ni, orang yang ada iman, bila nak sebut kalimah, dengar kalimah tu pun cerah bulu roma dah. Ia menyebabkan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada iman di hati ni, jahat ke mana pun ada iman di hati, kalau diazab dalam neraka pun boleh keluar daripada neraka. Tapi kalau dah iman terkeluar, keluar daripada Islam, duduk dalam neraka kekal selama-lamanya. Kita nak hidup lama mana? Neraka ni pula kena belajar 70 kali ganda daripada api biasa, api dunia. Api dunia pun bakar besi pejal tu bakar lembek besi. Api dunia kita tak larat dah nak tangguh. Hangus rentung. Itu api dunia. Dalam neraka tu pula manusia dicampak daripada tebing neraka 70 tahun bersampai di bawah neraka. Dalamnya neraka 70 tahun bersampai dasar dia. Larat ke main ikut nafsu, sedap lah bagi. Tu cerita dia. Ingat, kita hidup di dunia ni sebentar, kita mati. Terbimbang benda-benda ni nanti orang ikut pula. Ini tu iman umat manusia akhir zaman. Ni tak simpan lah. Sebab tu awal agama kena belajar apa panggil mukallaf, nak bajak fardu ain bagi tetap. Nombor satu sekali akidah. Dan ni orang tak peduli akidah ni, jadi macam duk jadilah ni. Mudah saja masuk dalam video, hantar pi kata saya ni nak keluar daripada agama Islam. Masa susah. Ni cerita. Orang nak bagi pengajaran kat kita. Tu cerita dia. Daripada dasar inilah terbit dan kembali kepadanya segala hukum di dalam setiap keadaan umat manusia dalam alam hidup ini. Dalam pada itu Islam dan pengajaran tidak terhad kepada kandungan rukun-rukun yang 5 sebagaimana sebahagian besar menerangkan hukum-hukum syarak mengenai ibadah yang mengaturkan hubungan dengan manusia. Dia pesan lagi, kita jangan ingat kata semayang, puasa, zakat, haji dah cukup dah. Ada lagi cabang-cabang di bawah tu. Baik. Hukum-hukum syarak mengenai ibadah mengaturkan hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi masih banyak lagi pengajaran Islam yang menerangkan hukum-hukum syarak mengenai muamalat. Ada lagi muamalat.
Dia bila kita belajar fiqh ni pecah pula 4 perkara. Pertama, ibadat. Ibadat, muamalat, munakahat, jenayat, ada 4 lagi. Kita belajar pula tentang ibadat luas. Habis tu belajar pula tentang muamalat. Muamalat ni apa dia? Kehidupan harian kita. Kita nak menega, bukan pergi daftar menega. Orang kafir senang. Dia daftar menega, dia menega. Tu cerita dia. Kita nak menega, ada bab muamalat. Ada menega yang halal. Ada menega, cara menega yang haram. Menega yang melibatkan riba, haram. Menega yang tak melibatkan riba, halal. Pajak gadai, ada cara halal, ada cara haram. Nak melibatkan dia dalam muamalat, sewa menyewa, ada cara dia. Setengah orang dia ada duit, dia buat rumah sewa, dia sewa. Dia buat rumah sewa. Gitu. Sewa lah. Tapi dalam bab muamalat ada cara sewa dia. Ada cara akad dia, ada cara perjanjian dia. Itu dalam Islam. Sebab tu Islam mengatur kehidupan. Tujuannya apa? Jangan bergaduh di belakang hari. Dalam bab muamalat. Panjang. Itu. Tu cerita. Tamu mau sewa kita tenang je, kita buat mau sewa, kita sewa. Masuk sewa. Itu. Kita tak ada perjanjian apa, sewa sebulan apa? Sebulan 400. Habis dekat tu. Ada. Sebulan 400. 400 ini lama mana? Nak bagi 400? Ikut tuan rumah. Itu masalah dia, ikut tuan rumah. Pada itu sewa. Setelah nampak 3-4 bulan tuan rumah kata, makcik nak naik lagi RM20, naik. Lepas tu sewa pula setelah 2-3 tahun pula, nak naik pula RM50, naik. Gitu. Dia ikut sedap dia. Itu. Pada tu pula bila lama pula dia duduk, dia 3-4 tahun dia duduk apa semua pula. Pada tu pula abang pula, anak makcik nak balik duduk rumah ni, hang keluar. Keluar bila esok? Cari lori pindah randah pula kawan ni apa semua. Dalam masa yang sama kita menginayah orang lain. Sepatutnya bukan macam tu. Sepatutnya kita kena buat perjanjian sewa 400 bulan selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Nanti cara Islamnya selama 2 tahun. Jadi lepas 2 tahun tu kita kira lain macam mana. Jadi dalam 2 tahun tu tak boleh lah duduk naik. Dalam 2 tahun tu tak boleh lah nak hambat dia keluar ke apa semua. Kecuali kalau dia langgar syarat-syarat dia aja. Banyak orang kadang-kadang tu dia baru pindah aja, duduk rumah tu dalam 2 bulan 3 bulan, angkut dengan lori tak kira duduk apa semua. Kena pula anak dia di Kuala Lumpur nak balik duduk depan habaq pula tu kawan tu keluar. Bayangkan. Itu. Kawan ni pula duduk sakit hati, bukan senang, tipal mari tak habis lagi. Duduk susun barang tak habis lagi, nak kena pindah pula, nak pindah rumah ni bukan senang. Dia tekuk suka aku lah, rumah aku nak buat apa buat lah. Ini cerita dia. Bila buat sewa tak mengaji cara sewa menyewa. Bila gadai tak mengaji cara gadaian. Lala ni bodoh ni, walaupun lah ni dah dulu kita tak kenal sangat. Orang beli barang emas ni tujuannya kalau sesak-sesak boleh gadai. Dulu dia beli barang emas kalau sesak-sesak boleh gadai. Gitu. Pi gadai di mana? Gadai tak rasa berdosa. Gadai tak barang, lepas tu ambil duit, lepas tu bayar bunga. Pada sampai masa pula kalau tak boleh bayar, lelak habis duit tu. Ini bukan cara Islam. Akhirnya alhamdulillah lah ni orang perkenalkan gadaian Islam, nama Ar-Rahnu Kelantan yang mula dulu yang boleh belajar apa semua. Dalam Islam lebih hadis. Dia tak ada duit, pergi barang emas, dia bagi duit kat kita, lepas tu dia ambil upah jaga. Sampai masa tak boleh bayar juga semua, dia jual barang tu. Tapi dia ambil hak dia saja. Hak lebih dia pulang balik pada tuan tu. Katakanlah barang emas tu harga 5,000. Dia dulu dia pinjam, orang panggil 2,500, adalah duit upah jaga sikit apa semua, dia ambil katakan 3,000. 2,000 lagi dia pulang balik kepada yang apa dia yang gadai. Ni cerita dia. Hak sistem riba ni pula lelak. Sampai masa tak boleh bayar, lelak. Habis. Ini cerita. Jadi Islam ajar semua. Ini bab muamalat.
sewa, beli, pajak, gadai, semua ni. Semua ada. Nak beli akad dan sebagainya. Semua kena belajar. Jangan pakai ikut dan je apa semua. Tu cerita dia. Baik. Dan masalahnya dia kata tak ada lah dalam rukun Islam yang 5 perkara tu. Kita kena ingat pula ibadat, muamalat. Itu. Tu cerita dia. Baik. Islam dalam bab muamalat, kalau kita mengaji kitab fiqh tebal-tebal besar-besar. Orang belajar bab muamalat ni cukup halusi. Itu. Sebab tu benarnya orang Islam ni kena pegang muamalatnya, bukan sekadar pembeli, dia kena jadi penjual. Dalam perniagaan ni ibadah. Duduk dalam perniagaan ibadah, buat cara betul. Perniagaan juga ialah jihad, buat cara betul. Kenapa? Banyak dalam kitab-kitab fiqh mengajar tentang muamalat. Itu. Begitu juga jenayat. Muamalat munakahat, nikah kahwin. Islam aja. Daripada mula nak pilih calon isteri, ajar. Gitu. Daripada mula nak pilih calon suami, ajar siap. Sampailah orang panggil bertunang. Bertunang ni diajar dalam kitab-kitab fiqh cara bertunang. Kadang-kadang nak telajak warak, dia kata tak payah bertunang lah, adat saja. Tu bukan adat, tu ibadat. Nikah terus lah tenang. Kadang ni orang panggil lebay telajak. Nak tunjuk tu yang tahu. Nak bercakap tu kena mengaji. Sebaik-baiknya bila nak tu dia kena bertunang dulu. Tu baik, sebaik-baik. Nikah terus pun boleh, tapi biar ada pertunangan. Tunang dulu. Jangan kata tak, aku tak mau tunang-tunang dah, pakai direct terus lah senang. Hari tu bertunang, hari tu menikah. Baik tak biar bertunang. Dia bertunang pagi, petang menikah. Nak tunjuk cara mudah. Sebaiknya bertunang. Dia ajar lah kita fiqh. Tunang pula. Bagilah masa 3 bulan ke 6 bulan ke, elok. Kenapa? Masa bertunang tu masa untuk berfikir. Masa bertunang tu masa untuk dia berfikir. Masa itu sesuai tak dia ni jadi calon isteri. Si perempuan pula sesuai tak nak jadi calon suami saya. Masa bertunang tu lah. Itu. Kalau tak sesuai, putus tunang. Tak ada masalah apa. Daripada bercerai ada anak pinak esok. Bukan sekadar tu saja. Mak pun sesuai tak yang dia nak jadi menantu aku belah ni. Yang belah laki-laki pun sesuai tak nak jadi menantu aku. Masa ni boleh fikir. Bukan sekadar tu saja. Tok Bisan sama Tok Bisan pun boleh fikir dah. Kadang-kadang menikah tau, anak baik elok, Tok Bisan sama Tok Bisan bergaduh, berkelahi, tak pernah bercakap, berebut cucu. Ada. Jadi masa tu kalau ada hal-hal kecil pun tak boleh buat perbincangan. Kadang-kadang bukan apa, tarikh kenuri je pun berkelahi ikut dah, berebut tarikh. Ada. Sampai tak ada nak bertolak ansur dah. Tak ada nak bertolak ansur dah semua. Mungkin masa tu kalau macam ni punya cara tak boleh kena Tok Bisan ni. Bincang anak macam mana hang ni boleh lah. Nak ambil dia buat bini tu esok nak jadi Tok Bisan pun nampak apa semua ni. Tak apa, tak payah. Tak apa sebab bertunang je. Itu tujuan bertunang. Kalau ada boleh settle, kita settle. Nampak macam nak jadi kaluk, nak jadi apa semua ke depan, tak ada masalah masa bertunang. Sebab tu bertunang jangan buat kenuri. Ni orang Melayu kita galak lebih. Orang suruh buat kenuri kahwin, dia buat bertunang. Tak ada apa bertunang ni. Ada. Ni bertunang saja panggil satu kampung makan siap sembelih lembu lagi. Tak sabar-sabar nak kenuri. Itu kok kampung cukup jadi. Kadang-kadang kita pergi rombongan bertunang tengok tudio dengan khaimah dengan apa semua bertunang. Pasal bertunang ni antara jadi dengan tak jadi. Tu cerita dia. Kalau tak jadi macam mana? Satu kampung tahu. Orang pula jenis suka tambah bercakap pula, tengok depa tu bertunang tapi bertunang pasal apa? Mula pakai urat. Kawan lagu ni, kawan lagu ni, kawan ni. Yang gatai buat kenuri tu pasal apa? Tak payah buat kenuri bertunang. Ni dengar orang ahbab ni. Tak perlu. Kaluk sungguh. Nak buat kenuri nu kahwin nanti buat kenuri. Bertunang ni Allah pergi buat beli Tok Bisan sudahlah. Tidak pun goreng apa, goreng bihun sebukui bagi apa dia 2 bukui ke apa semua rombongan tu sudah kecil-kecil je, orang perlu bercakap je.
Nada. Ini tak perlu buat kenduri, tunang. Jangan. Kerana bila tak jadi, itu je jadi masalah. Tu yang kan tak mengaji ni payah. Jadi bila bertenang, elok masa bertunang tu, nampak sesuai, teruskan kahwin ni. Ada pula dulu-dulu tak ada dah. Saya biasa pergi wakil belah perempuan. Tetap belanja semua siap dah. Dia kata ni kalau tak jadi belah laki-laki, laki-laki kena ganda. Tak jelas ke dah? Kalau perempuan tak jadi, perempuan kena ganda. Kena bayar duit lah. Pasal apa tak jadi. Saya tanya, ada dalam hukum syarak ke ni? Tak ada, tak payah buat. Kerana tuan-tuan, dulu-dulu pula memang ada lagu tu. Kalau tak jadi, kena bayar ganda kan, ganda. Kalau perempuan contoh tak jadi, dia kena ganda. Kena ganti balik, lepas tu kena ganda. Katakanlah mereka ni dah tak sesuai, tak boleh lah. Tapi duk ingat nak kena ganda, tu gagah api lah menikah. Gagah api menikah. Menikah pula tak menjadi elok. Bercerai pula. Mana lebih bahaya? Putus tunang dengan bercerai berai. Kena ada anak pula jadi masalah pula semua. Sebab itu pertunangan ni baik, tapi tak payah buat kenduri. Tak payah buat kenduri. Ni lo siap buat kad tau, panggil kenduri pertunangan. Galak lebih. Nantilah tak nombor semua. Itu. Sebab tu kena tanya orang. Ya tak? Pi tanya orang. Jangan kita pakai roda ikut dan je. Itu. Tunang main bincang apa semua. Itu. Kahwin nanti tak apalah nak buat kenduri. Kadang-kadang lah ni tak apalah. Panggil dah musim-musim lah ni kadang kenduri setahun lagi. Ni hak menikah tahun lepas. Lepas raya tahun lepas tu menikah. Tak kenduri gila ni, duk kalut dengan Covid ni. Duk tangguh lagi kenduri. Silap kenduri esok ni anak 3 pun kenduri mak. Duk bila nak habis ni baru nak boleh kenduri ni. Duk siap-siap nak kenduri pula, stop pula. Bawa semua. Tak payah kenduri lah kot. Ada? Tak payah kenduri terus. Ada? Tu cerita dia. Sebaik-baiknya kenduri ni tau, kenduri kahwin ni sebaik-baiknya lepas akad nikah 7 hari. Tu paling baik. Jangan lebih pada tu, 7 hari. Sebab tu dalam kitab fiqh sebut kalau lebih daripada 7 hari tu panggil kenduri kahwin qadha nama dia. Kenduri kahwin qadha. Lebih pada 7 hari dah. Ada. Sebab tu kalau saya selalu kalau orang panggil saya suruh ejah apa semua, saya kata elok jangan bagi lebih 7 hari. Kenduri belah laki-laki, kenduri belah perempuan. Sebab tu kalau dulu pagi menikah, angkat nikah. Ada. Lepas angkat nikah tu kenduri rumah perempuan. Lepas tu 2-3 hari pula kenduri belah laki-laki. Dia duk main dalam 7 hari tu paling cantik. Nama kenduri kahwin lagi. Dalam tu je. Cuma masalah kalau kenduri hari tu, menikah hari tu bahaya sikit lah kot dia main lambat. Ganti sampai pukul 2 baru angkat nikah. Lembu sekok dah orang makan. Ni nasi orang makan habis dah. Yang ni bukan nikah lagi, dia pun tak nikah lagi, nama bukan kenduri kahwin. Hak makan awal tu bukan kenduri kahwin lah, kenduri biasa. Kalau nak menikah hari tu angkat nikah tu awal lah pukul 9. Elok lah pukul 10. Jadi masa untuk orang lelaki nak pergi minggu depan tu cantik lah. Tu cerita dia. Sebab tu kena belajar dan kitab fiqh ni. Itu dalam bab munakahat dia ajar sampailah panggil bercerai. Bercerai Islam aja. Bercerai ni tak digalakkan, tetapi dia ajar. Kenapa? Kerana Islam ini sempurna. Ada juga pasangan-pasangan yang dia nak jaga tak ke mana pun tapi tetap tak boleh nak pergi dah. Dia gagah pasal apa? Sengah-sengah tau. Hari-hari berkelahi dengan bini. Kalau awal-awal tak apa, takut nak suruh dia sampai 2-3 tahun duk pelih lagi. Duk berkelahi, duk bergaduh, tak boleh apa semua. Kadang bini tak balik, laki tak balik, duduk tidur merata tempat, tak boleh duduk apa semua. Kadang kita tengok orang bagi nasihat pun tak ada jalan dah. Tak boleh nak pergi dah. Yang ni cuba dia fikir balik, mungkin dia kena cari jodoh lain dan pasangan lain. Cerai dah. Tu cerita dia. Walaupun cerai ni kadang-kadang dia nak cerai ni tak bagus. Yang hampir duduk merayau kata tu bagus kan? Yang tumbuk bini sampai bengkak-bengkak tu sampai apa semua. Betul cerai ni tak bagus, tapi dalam Islam ajar cara bercerai. Kalau hal yang terdesak sangat sampai perlu kena. Tu ada cerai tolak bain, ada bain kubra,
cerai tolak rajai, semua ada dalam kitab fiqh ajar. Itu semua. Maka kita tak faham dan tanya orang. Ada tanya orang tu cerita. Banyak lagi lah. Bukan sekadar Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji, lepas tu habis lah. Di dalam bab munakahat. Itu. Dulu ada seorang dia tinggal bini dia marah kat bini dia, tinggal habis semua. Dalam masa dia marah kat bini dia sayang je, tapi dia nak ajak bini dia agama. Dia mai jumpa saya, dia kata, saya ni ustaz, saya geram bini saya tak balik lama dah. Lepas tu bini saya pergi mahkamah syariah. Mahkamah hantar surat saya 2-3 kali, saya tak pergi pun. Kalau saya tak kata cerai, dia pun boleh buat apa? Dia duduk kemai orang lelaki ni yang panggil pelajar. Kalau saya tak cerai, dia pun nak buat apa boleh? Mahkamah hantar surat, saya tak pergi, lentak pergi. Sebab cerai tu duduk kat saya. Dia faham cerai tu duduk kat dia seorang. Saya terang kat dia, betul orang lelaki ada kuasa cerai tu duduk kita, tapi ada hal-hal yang tertentu mahkamah boleh batalkan pernikahan kita, panggil fasakh. Betul boleh ada ke ustaz? Boleh jadi kelang kabut dah. Mula kadang-kadang dia ada hal-hal yang tertentu bila dipanggil mahkamah tak pi, panggil mahkamah tak kami, mahkamah boleh batalkan perkahwinan kamu. Kamu cerai boleh batalkan perkahwinan. Ada ke boleh jadi kelang kabut? Itu apa tujuan nak buat surat mahkamah banyak kali saya tak layan, saya koyak lempak. Ini yang panggil dia tunjuk kata kita ni pandai sangat. Tu banyak lagi cara yang ada bagi. Sebab tu kena belajarlah. Sebab daripada pilih calon isteri sampai menikah, sampailah hak poligami, kahwin 1, kahwin 2, kena mengaji ni. Kalau zaman orang menikah banyak lah ni. Ada yang satu boleh, tak ada masalah. Kemampuan bila ada duit tu satu bab kemampuan, tapi kemampuan yang lain, segi masa, segi adil, mampu ke tak mampu. Ada orang insaf, dia sedar duit ada, boleh kahwin. Kadang kita tunggu apa lagi, semua ada belaka, duit banyak, boleh kahwin apa semua. Pasal apa tak kahwin? Kahwinlah 2-3 kalau apa. Nak kalau apa duit banyak, dia pun nak kata apa. Bagi orang yang sedar, tuan-tuan sekalian, betul duit ada, mampu zahir batin untuk bagi nafkah sebagainya, tapi kadang-kadang dia sedar, dia rasa dia tak mampu, tak adil. Dia rasa itu dia tak mampu, tak adil. Kalau tanya nak, semua orang nak. Dia tak mampu, tak adil. Adil aku ni nak pergi bagi masa sini, boleh ke adil? Ada tu cerita dia. Itu jadi bila dia fikir aku ni tak mampu lah, tang adil tu, tang nafkah tu aku mampu, tapi tang adil tu tak mula ni pun ikut waktu dan berselerak tarap, janji dengan orang pun tak pernah tepati masa, janji pukul 3, pukul 5 pun sampai apa semua. Jadi macam mana? Buat ikut kemampuan kita. Ingat mampu ada duit tu kita mampu dah. Bukan kata tak bagus, tuan-tuan sekalian, baguslah. Bagi. Tapi buat bagi ikut cara Islam. Belajar, ngaji bagi elok. Tu cerita dia. Baik. Dan jenayah ni undang-undang ada dalam Islam, termasuk dalam bab politik, cara pilih pemimpin. Dulu orang kita tak apa, bab-bab ni kita tak ambil tahulah, bab politik, bab apa. Islam aja pemimpin mana yang boleh kita lantik, pemimpin mana yang tak boleh kita lantik, pemimpin mana yang patut kita sokong, pemimpin mana yang tak patut kita sokong. Islam aja. Gitu. Undang-undang, jenayah, Islam aja semua. Sebab tu sempurna dalam kitab fiqh. Semua ni cabang daripada rukun Islam yang 5 perkara tadi. Rukun Islam 5 perkara tadi. Dalam tu ada ibadat, dalam tu ada munakahat, dalam tu ada jenayah, dalam tu ada muamalat. Maknanya rukun Islam yang 5 perkara tadi luas seluruhnya. Luas. Memang kena mengaji lebih banyak lah. Baik. Pengajaran Islam yang demikian selain daripada diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah hadis berikut. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari
fa asbahtu yawman qariban minhu nahnu nasirun fa qultu ya Rasulullah akhbarani bi'amalin yadkhulunil jannah wa yubaiduni anin nar. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, aku ada bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu pelayaran. Maka pada suatu hari aku dapat berdamping dengannya semasa kami meneruskan perjalanan. Aku pun bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, beritahu kepada saya sesuatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya daripada api neraka. Nah itu kata Muaz, hadis daripada Muaz bin Jabal. Satu hari Muaz bin Jabal ni dia dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perayaan pengembara, dalam satu perjalanan, bergembara bersama Nabi, berjalan bersama Nabi. Dia sempat dekati Nabi. Sebab tu hari ni pun kalau orang nak dekat dengan tokoh-tokoh tertentu, dia kena belayar bersama. Macam orang nak pergi umrah lah, dia letaklah tokoh-tokoh tertentu. Jadi bila masa tu banyaklah dia bersama-sama dengan tokoh tu. Kerana kalau tak berjalan bersama dengan dia, tak bermusafir bersama dengan dia, mungkin kita payah nak berjumpa. Sebab tu orang buat fikir bersama dengan tuan guru ni, fikir bersama dengan tuan guru ni. Jadi bila dalam pengembaraan tu banyaklah bersama dengan dia, boleh bincang dengan dia, boleh sembang dengan dia apa semua. Waktu lain mungkin tak ada. Itu sahabat Muaz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia banyak bila dia belayar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada banyaklah masa dan dapat dekati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dia ambil kesempatan, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya apa? Ya Rasulullah, apakah amalan yang bila saya buat saya boleh masuk syurga? Dan amalan tu juga boleh menjauhkan saya daripada neraka. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara direct. Betul. Qala sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altani an azim wa innahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tuz zakah wa tasumur ramadan wa tuhajjul bait wa tahujjal bait. Summa qala la adulluka ala abwabil khair as-saumul jannatun was-sadaqatu tu'fi'u was-sadaqatu tu'fi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Qala summa tala tatajafi junubuhum anil madaji' hatta balagha ya'lamuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya engkau wahai Muaz telah bertanya kepadaku mengenai sesuatu perkara yang besar, dan sebenarnya perkara itu adalah mudah bagi orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk mencapainya. Hei Muaz, kamu tanya apakah amalan yang boleh masuk syurga, yang menjauhkan daripada api neraka? Pertanyaan itu pertanyaan yang besar. Walaupun besar, kata Nabi, benda ni jadi mudah bagi orang yang Allah Ta'ala mudahkan. Jadi payah bagi orang yang Allah Ta'ala payahkan. Macam semayang lah. Orang yang Allah Ta'ala mudahkan semayang, dia semayang mudah je, tak rasa berat apa. Orang yang Allah Ta'ala payahkan, dia payah. Nah gitu, dia susah. Itu baik. Puasa sama, orang yang Allah Ta'ala mudahkan, dia mudah je puasa, tak rasa berat apa. Orang yang Allah Ta'ala payahkan, puasa cukup payah. Itu baik. Amal bakti yang engkau nyatakan ini ialah beribadah kepada Allah, dan janganlah engkau berlaku syirik kepadanya dengan suatu yang lain, sebagaimana yang tersimpul dalam dua kalimah syahadah. Berikanlah zakat, dirikanlah sembahyang, berikanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, dan kerjakanlah haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebajikan? Berpuasa yang fardu dan yang sunat ialah pendinding daripada azab neraka. Puasa ini ialah sebagai dinding daripada azab neraka. Itu.
Sebab tu puasa ni dinding. Sebab tu kita kalau payah nak jaga nafsu kita, puasa lah. Bila puasa perut kita lapar, kita tak berselera nak buat jahat. Perut kita lapar, tak selera nak mengumpat pun, main dengan perut lapar ni. Rasa lemah je badan kita. Jadi puasa sebagai benteng. Sebagai benteng. Jadi kalau kita rasa kita ni payah sangat nak jaga diri kita, banyakkan puasa fardu. Puasa fardu kena puasa lah. Banyakkan puasa sunat. Baik. Berilah zakat, puasa pada bulan Ramadan dan kerjakan haji. Mana? Dan sedekah itu pula memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Pertama, kan nak jaga diri kita daripada terjebak daripada dosa, banyakkan puasa sunat. Ni kita malas ni, paling kurang Senin Khamis kita jaga. Itu. Kalau kita susah nak jaga, memanglah susah nak jaga nafsu ni. Itu. Tapi kalau rajin puasa, insya-Allah. Lepas tu kalau kita sedar kata kita ni banyak dosa, banyaklah dosa kita, memanglah orang yang sedar diri dia banyak dosa ni orang yang baik. Dan bila kita sedar kata kita ni banyak dosa, macam mana nak buat? Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nak bagi padam dosa kita dengan apa? Sedekah. Orang yang sedar dia banyak dosa, dia tak rasa sayang harta dia untuk bersedekah. Kenapa? Dia sedekah RM10, dia sedekah RM50, dia ingat aku ni dosa banyak. Mudah-mudahan dengan RM10-50 inilah padam dosa aku. Kerana Nabi sebut. Itu. Baik, bersedekah itu memadamkan dosa seperti mana air memadam api. Macam mana bila api duk marak, kita ambil air, kita jerui, padam api. Sama juga bila dosa kita banyak, sedekahlah. Jangan tuan-tuan dosa banyak, sedekah malah dosa tak padam-padam. Hak lama tak padam, tambah hak baru. Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan bersedekah, insya-Allah Allah padamkan dosa seperti mana air memadam api. Itu. Dan demikian juga sembahyang dikerjakan oleh seseorang pada waktu jauh malam. Gitu juga seseorang yang mengerjakan sembahyang di waktu jauh malam. Kata Muaz lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat suci, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Hingga sampai kepada ya'lamuna. Mereka itu merenggangkan lambung-lambung mereka daripada tempat duduk, daripada tempat tidur. Maknanya kena bangun malam. Allah, ayat ni pun tuan-tuan kita malas. Sepatutnya kita kena bangun malam. Kalau tak boleh tiap-tiap malam pun, banyak malam kita bangun. Sebab tu tidur awal sikit, bangun awal sikit. Bangun sembahyang tahajud, tak banyak pun 2 rakaat cukup. Itu paling baik sekali. Macam mana kita nak dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidur malam ni, pakai tidur, jaga-jaga subuh. Yang lebih malam lagi, subuh pun lewat dah. Umur 40 tahun ke atas. Kita umur 40 tahun ke atas ni patut kena lekat dah tahajud ni, bangun malam ni. Tu kalau nak pada syurga, nak jauhkan daripada api neraka, hak Nabi sebut tadi, antaranya ialah bangun malam. Bangun malam 2 rakaat pun cukup. Itu. Lepas tu tidur balik. Tak ganggu pun tidur kita. Tak ada masalah pun. Kalau lama pun ambil wuduk, semayang, berdoa sikit, tidur balik, nanti subuh bangun. Kau tak mau bangun banyak pun. Ni cerita dia. Ni kadang-kadang jaga dah tengah malam tu, pi beli ayat, tidur balik, tak ambil wuduk semayang, semayanglah 2 rakaat pun. Baik. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, ala akhbaruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa zirwatu sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamih sanamatil jihadu. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, ala akhbaruka bimilaki zalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani qala kufu alayka hadha. Fa qultu ya nabiyallah, wa inna lamu'aqizuna bima natakallamu bih.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku nyatakan kepada kamu mengenai kepala atau asas agama keseluruhannya dan tiangnya serta kemuncaknya?" Aku menjawab, "Mahu." "Terangkan perkara itu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kepala atau asas agama yang aku bawa itu ialah melafazkan dua kalimah syahadah yang mengesahkan Islam. Tiangnya ialah semayang. Kepala agama mengucap dua kalimah syahadah. Tiangnya semayang. Kemuncaknya pula ialah berjihad pada jalan Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Maukah aku nyatakan kepada kamu mengenai perkara yang menjadi teras atau dengan sebabnya dapat memiliki semua itu?" Aku menjawab, "Mahu ya Nabi Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang hujung lidahnya lalu bersabda, "Jagalah lidah ini daripada menyebabkan engkau ditimpakan sesuatu yang tidak diingini." Yang paling kemuncak sekali Nabi jelai lidah, Nabi kata jaga benda ni. Yang menyebabkan engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini. Yang tidak diingini. Apa dia? Lidah. Jaga lidah. Dengan lidah sepatah je boleh jadi kafir. Dengan lidah sepatah je boleh jadi berbunuh-bunuh. Dengan lidah sepatah je boleh jadi berperang. Dengan lidah sepatah boleh jadi bergaduh. Jaga lidah elok-elok. Nak cakap tu fikir. Jangan main pakai cakap lepas-lepas ya. Nabi jelai lidah dia, kalau kamu nak syurga, nak jauhkan api neraka, Nabi urai panjang, yang kemuncak jaga lidah. Diam lebih baik daripada bercakap. Seorang ulama duduk diam je. Orang tanya, "Awak tu duduk diam?" Dia kata, "Aku tak pernah menyesal pasal aku duduk diam. Yang aku menyesal ni pasal aku bercakap." Cakap ni, kalau hak bercakap, apa kita tengok hari-hari kita bercakap. Yang keluar daripada mulut kita jadi pahala banyak mana? Kebanyakan tak ada apa. Sedangkan semua benda kita bercakap tu malaikat tulis belaka. Esok tengok di akhirat, esok penuh buku amalan tapi semua kosong, tak ada apa pun. Ni kalau hak tak dosa, tapi kosong tak ada apa. Kalau hak dosa, penuh dengan dosa. Pasal apa? Bercakap. Kita kuat bercakap. Ada cakap tak berhenti. Ada popek bercakap. Ngaji pun bercakap. Ustaz hurai dia pun hurai sama popek. Gitu tu pasien tu. Ada rajin bercakap. Itu. Kena kita hurai dia reti sikit, dia hurai lebih daripada kita. Tak ada nak habis kuliah dia hurai dah. Bila habis kuliah tak mau hurai pula dah. Ini penyakit manusia, rajin bercakap. Tu cerita dia. Cakap tak berhenti. Betul hari Jumaat kan Nabi sebut, bila kamu kata pada kawan kamu diam, maka hilanglah pada jemaat kamu. Pasal apa? Kita suruh kawan kita diam, kita yang hilang pada jemaat. Maksudnya kalau orang nak bercakap, biar pergi dia bercakap satu orang. Lama-lama dia berhenti. Kalau kita duduk layan dia bercakap juga. Biar pergi duduk bercakap dengan orang seorang, dia sedar tak aku ni gila bercakap satu orang, dia berhenti. Ada khutbah Jumaat ke, mengaji ke, apa ke. Yang masalahnya orang kita ni tak gamak tau. Tak gamak. Bila kawan duduk sembang, dia tahu kata tak boleh lah duduk sembang dalam kuliah, dalam Jumaat, khutbah apa. Tapi dia nak buat tak tahu, tak gamak. Kawan dia rancak lagi duduk sokong dia. Ada. Dia sokong ni. Cuma buat tak peduli kat dia apa semua. Kata aku ni gila, aku dah sembang seorang, dia berhenti. Sebab tu dia Nabi sebut, bila kamu kata pada kawan kamu diam, hilang pala jemaah orang kata diam tu. Maksudnya apa dia? Biar pergi kat dia. Sebab bercakap ni kena dua orang. Tahu, bercakap ni kena dua orang. Itu. Seorang dia tak edit, dia kena dua orang. Kalau bercakap tak orang tu, dia kena makan ubat. Dia tak pun tak tanya Ramadan itu. Tu cerita dia. Bercakap. Tu. Sungguh-sungguh kena penyakit tu tahu. Rumah saya ada pampas saya tak mana ada punggai pun yang ada. Semua. Tengah-tengah dia mengaji, tiap-tiap minggu pergi mengaji. Start kuliah bercakap sampai habis kuliah. Popek. Dia mengaji menentang apa kita tak tahu. Gitu. Mengaji tiap kali mengaji pergi. Tapi start kuliah dia pun start popek. Orang wallahu alam dia pun sengat. Syaitan tunggu lekat kat dia. Syaitan kacau. Tu cerita dia. Jaga lidah. Ada. Tu tak apa ni. Dia tak boleh mengaji. Kawan hak bercakap tak boleh mengaji. Kawan hak keliling tak boleh mengaji. Sila-sila ustaz nak mengajar tak boleh. Punya jahatnya lidah dah. Ada. Itu. Yang ada buat kerja tu jangan. Ada. Sebab tu mengaji ni kena ada niat. Langkah turun kaki nak pergi mengaji lillahi ta'ala. Nak buang jahil. Nak buang bodoh. Tu cerita.
Jangan bagi lekat penyakit tu. Itu bercakap dalam kuliah. Hak kata tempat lain sama. Ada. Nak sembang ni, sembang hak perlu. Ada. Kalau luar pun ada. Hak boleh jadi pahala. Orang bisu ni nak keluar sepatah tak boleh. Dia nak habaq apa-apa kat orang tu jegel-jegel mata dia. Kalau boleh keluar sepatah pun Allah cukup mahal bagi dia. Kita ni berasal bercakap apa boleh keluar belakang. Allah bagi. Lidah boleh bergerak, boleh keluar kalam, boleh keluar suara apa semua. Tapi Quran tak baca. Selawat tak tahu mana. Berzikir dah. Cakap ni pun tak berhenti. Macam juruhebah bola dia kan berhenti tau. Cakap sampai tak berhenti. Itu. Kadang-kadang terlajak sampai dosa. Esok jawab ni. Bagi penuh buku amalan dengan dosa. Tidak pun buku amalan penuh, tak ada apa, kosong. Tulis penuh tapi semuanya kosong belakang. Nak buat macam mana? Dosa lidah paling banyak sekali. Paling banyak dosa lidah. Ingat. Esok diberi buku amalan, tengok sendirilah macam mana. Allah terkejut kita. Itu. Sebab tu Nabi sebut kemuncak sekali Nabi jelai lidah, jaga lidah. Itu. Aku menjawab. Aku pun bertanya, ya Nabi Allah, adakah kami akan dikira bersalah dan dihukum disebabkan apa yang kami tuturkan? Mu'adz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, adakah kami akan disiksa, diazab dengan sebab apa yang kami bercakap? Qala sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim ila hasaidul alsinatihim. Rawi Tirmizi. Rasulullah SAW berkata, kalau perkara yang nyata engkau tidak juga mengetahui lebih baik, saja engkau mati wahai Mu'adz. Kata Rasulullah, hai Mu'adz, macam tu pun hang tak tahu. Kalau macam tu pun tak tahu, hang mati lebih baik, Mu'adz. Rasulullah kata kepada Mu'adz. Mu'adz tanya, Rasulullah, takkan kok benda kita bercakap kita nak kena azab? Rasulullah kata, hai Mu'adz, kalau macam tu pun hang tak faham, lebih baik hang mati. Maksudnya Rasulullah terang lagi, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas muka atau atas hidungnya ialah hasil angkara lidah. Rasulullah kata, bukankah kamu tak tahu di akhirat esok muka dia tersembam, tarik, diseret lampi neraka, hidung-hidung diseret di padang mahsyar esok disebabkan lidah. Hak lidah yang tak bertulang ni, dialah disembam masuk dalam neraka, diheret di akhirat esok dalam keadaan tersembam di muka dia dengan sebab lidah yang dia bercakap. Sebab lidah dia bercakap. Sebab tu kata dia ulama, pasal apa untuk duduk diam? Dia takut tak pernah menyesal pasal duduk diam. Dia menyesal pasal aku bercakap. Sebab tu ulama kata kan, kadang-kadang kita duduk saja, tiba-tiba berasa sedih. Berasa sedih tu berasa nak teriak. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, duduk saja. Tiba-tiba berasa sedih, sayu hati. Berasa resah, gelisah, berasa nak teriak je. Katanya pasal apa? Tak tahu. Orang nak teriak ni ada pasal. Ni tak tahu. Berasa sedih, berasa rimai, berasa tak tenteram, berasa apa semua. Ulama kata, cuba hang fikir. Kemarin hang ada cakap apa? Kalau tak ada kemarin dulu hang ada bercakap apa? Mesti ada cakap benda merapu. Mesti ada cakap benda tak benda menyebabkan jiwa kamu tak tenang. Jiwa kamu tak tenang. Itu. Sebab tu kadang-kadang kita duduk, kita rasa macam nak teriak, rasa macam sedih, rasa macam lemah, apa semua. Tanya pasal apa? Tak tahu pasal apa. Hang ada bercakap benda tak betul. Benda mengarut, benda tak faedah. Ini cerita dia. Sebab tu diam lebih baik daripada kita bercakap. Bercakap, keluar perkataan yang baik. Pokoklah kalau timbang perkataan kita tu bercakap benda baik dengan benda tak baik, Allah Quran baca, Allah malam-malam nak tidur baca Quran tak sampai 2 lai menyengguk dah. Sembang tak Quran. Ni zikir sama agak subhanallah subhanallah subhanallah, lena dah. Berapa pun tak tahu. Tu cerita jemaah suruh selawat
selawat. Ber semua. Kalau duduk dengan kawan, pambola ni pula petang ni elok pula duduk. Kawan pula bawa main tu. Bawa pinggan laksa pula tentu makan petang tu. Sembang daripada apa hasad sampai mengerik tu rasa cepat mengerik. Masa orang boleh cepat kan tak puas nak sembang lagi. Macam Quran 2 muka berapa lama? 2 muka berapa lama dah? Ini ingat tu penyakit kita. Sama-sama lah kita, saya pun pakat jaga lidah kita. Muncak lidah. Macam saya kata tadi, nak murtad. Saya ingat saya nak keluar daripada agama Islam. Kata lagu tu dah murtad dah. Dah murtad dah, kata lagu tu pun mudah ya. Ada. Agama ni nak jatuh. Tak sedap. Jatuh duit sedap. Jatuh dompet duit balik cari rumah, agama jatuh. Dalam hati sudah ada cadang nak murtad dah. Tak nanti murtad. Tak nanti nak kata macam ni, cadang je, keluar kalimah cadang je, dah murtad dah lah tu. Jaga. Murtad ni kafir yang paling hina daripada segala kafir. Neraka yang paling dalam daripada segala kafir. Tu murtad. Sebab tu zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, dia ambil khalifah. Dia lah khalifah Nabi. Antara peperangan yang dilancarkan oleh Sayyidina Abu Bakar ialah berperang dengan orang yang murtad. Berperang dengan orang murtad. Itu kenapa? Murtad ni sangat berbahaya. Lebih lagi duk ijtihad depan orang ramai pula, ramai lagi orang jahil, ramai lagi orang bodoh, nanti ada pengikut-pengikut dia pula. Itu na'udzubillah min zalik. Ni dalam keadaan kita sedang menghadapi bala yang tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh sekat, kuasa pun tak boleh. Dah dekat setahun dah Covid ni. Ni puasa kali ni tak tahu pula macam mana. Orang buat lagi benda pelik-pelik. Ada. Itu. Orang duk bersenda-senda lagi agama. Agama ni macam tukar baju, nak pakai-pakai, nak buang-buang, nak pakai-pakai, nak pecah-pecah. Itu. Yalah tuan-tuan. Kita duk doa, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan iman, matikanlah aku dengan iman. Mati bawa balik pada Allah Subhanahu wa taala, apa pun tak bawa. Tinggal semua. Apa pun tak bawa. Yang bawa apa dia? Iman. Ada iman, adalah. Tak ada iman, kekal neraka selama-lamanya. Itu. Kita doalah kita, anak cucu kita, kaum keluarga kita terselamatlah daripada godaan-godaan yang merosakkan. Baru ni dengar pula ada apa dia implikasi apa tu, budak-budak universiti sugar book, nama sugar book ke sugar daddy, sugar apa, sehingga pelajar-pelajar universiti ni banyak yang rosak. Hantar anak nak belajar tinggi, orang kaya-kaya pilanggan mereka nak guna handphone mahal-mahal, nak pakai kasut mahal-mahal, nak pakai beg jenama mahal-mahal, nak ambil di mana mereka belajar. Ada cara. Ramai orang kaya, laki-laki perempuan hak kaya, langgan. Sehingga ramai pelajar-pelajar universiti terjebak kerana nak dapat duit dengan cara mudah. Sehari boleh dapat 2-3 ribu apa semua. Rosak habis generasi. Tu cerita. Biar fikir-fikir aku ni, hantar ke Mahat Tafi, ajak hantar pergi pondok lebih selamat. Lebih selamat. Sebab tu tengah mak bapak orang cerdik-cerdik tu, orang besar-besar tu, pergi hantar sekolah-sekolah agama, biar duduk situ semua. Tentu dah, bukanlah kata universiti ni tak bagus, tapi bila diberi kebebasan, budak umur 17, 18, 19, 20 ni, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Kena pula ilmu agama tak cukup, sehingga tak sampai ke tahap takut pada Allah Ta'ala. Ini yang boleh jadi bahaya. Bahaya. Takut zaman kita sekarang tu. Allah Ta'ala hantar Covid ni supaya manusia berjauhan. Salam tak boleh, duduk dekat pun tak boleh. Itu mulanya. Itu nak suruh manusia renggang. Salam tak boleh, duduk dekat tak boleh, apa semuanya. Itu asalnya hak baik-baik ni boleh, tapi renggang semua. Renggang semua. Tu cerita dia. Kenapa? Melampau sangat dah. Macam-macam boleh jadi. Perzinaan dah jadi bebas dah.
hak laki-laki nak menjadi perempuan, perempuan nak jadi laki-laki, ikut tukar hang apa semua dah. Ini dalam suasana begini pun masih lagi manusia tak insaf, tak sedar apa semua. Bertobatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lindunglah kita daripada dunia fitnah kita duduk ni. Segala fitnah adalah ni. Habis tuan tu dulu. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah, rizqan wasi'a, amalan salihah, sa'atan darain, husnul khawatim, rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama ta'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab yang ambil tu tinggal sini. Tak apa kalau kitab yang tak beli tu. Esok minggu bulan depan memang haji memang beli kitab tu. Bulan tung tu boleh kot, no? Senang.